Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar tingkatan 2 Mahajo yang saya kasihi sekalian. Okey, so pada hari ini kita akan masuk kepada subtopik 3.3 akan dalam bab 3 nutrisi, di mana hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan sistem pencernaan manusia. Okey, so sebelum kita masuk pada sistem pencernaan manusia, saya akan recap balik pada minggu lepas, pada hari yang lepas, okey, tentang kelas berkenaan dengan subtopik 3.2 iaitu yang kita telah berbincangkan berkenaan dengan kepentingan gizi seimbang, di mana kita telah pun menakrifkan apakah itu gizi seimbang, di mana gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua jenis kelas makanan daripada karbohidrat sampailah kepada air, dan kita pun melihat sedikit berkenaan dengan piramid makanan. Okay, dan juga saya telah menyentuh sedikit berkenaan dengan piramid makanan yang terkini tahun 2020 yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia baru-baru ini. Dan kamu boleh buat comparison antara piramid makanan yang dalam buku teks kamu tu yang lama dengan piramid makanan yang terkini. Okey, so ada perbezaan dari segi kedudukan kelas makanan daripada bawah ke atas dan juga bilangan hidangan yang direkomendkan. Alright. Kemudian kita tengok kepada faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Okay, daripada saiz badan, daripada umur seseorang individu, daripada pekerjaannya, daripada jantinanya, keadaan kesihatan seseorang dan juga iklim. Ini adalah faktor-faktor, 6 faktor yang boleh mempengaruhi pengambilan kalori seseorang. Dan kita pun melihat berkenaan dengan kalori makanan, nilai kalori makanan, apakah itu kalori. Kita pun menafsirkan apa itu kalori, iaitu jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram bahan makanan dibakar dengan lengkap. So itulah definisi bagi kalori, dan kita telah pun melihat tentang conversion dia. 1 kalori bersama dengan 4.2 joule. Dan kita pun melihat berapakah nilai tenaga kalori yang dihasilkan hasil pembakaran lemak, protein dan juga karbohidrat. So ini adalah 3 kelas makanan yang boleh memberikan kita tenaga lah. Alright. Kita pun membincangkan sedikit tentang gizi yang seimbang, bagaimana untuk merancang gizi seimbang. So kita boleh melihat kepada panduan nutrisi pemakanan ataupun makluman pemakanan yang ada pada setiap packaging makanan yang kita beli. So kita akan tengok macam roti, kita tengok apa kat situ dia punya konten dia, berapakah jumlah tenaga yang diberikan satu hidangan, berapakah dia punya jumlah protein, jumlah lemak dan sebagainya. So lepas itu kita boleh merancang kita punya gizi kita yang lebih baik bergantung kepada faktor-faktor yang kita telah membincangkan sebelum itu. Alright. So ini berkenaan dengan subtopik gizi seimbang. So hari ini kita tengok kepada subtopik 3.3 yang berkenaan dengan sistem pencernaan manusia. So dalam banyak-banyak sistem dekat badan kita ini, antara sistem yang sangat penting yang sentiasa bekerja dengan aktif ialah sistem pencernaan manusia. Di mana sistem ini berfungsi untuk mencernakan makanan. So apa sahaja yang kita makan, daripada pagi sampailah pada kita malam, semuanya itu akan dicernakan oleh sistem pencernaan kita. Right? So pencernaan makanan, jika kita mendefinisikan pencernaan makanan ialah satu proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada molekul-molekul yang lebih kecil, lebih ringkas dan juga boleh larut supaya dapat diserap di dalam sel-sel badan. So selalunya bila kita makan, kita akan ambil makanan yang selalunya saiznya besar dan kompleks, seperti polipeptida iaitu protein. Lepas tu kita ada kanji, iaitu bentuk kompleks bagi karbohidrat. So benda-benda ini bila kita makan, ianya perlu diserap oleh tubuh badan kita untuk dibekalkan kepada sel-sel badan. Tapi ianya tidak boleh diserap sebegitu saja. So ianya perlu dicernakan, diuraikan menjadi molekul yang lebih ringkas supaya dapat diserap oleh sel-sel badan kita. So itulah kata fungsi bagi sistem pencernaan manusia. Alright. Dan pencernaan ini ada 2 jenis. Kita ada pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. So pencernaan fizikal ini dia bermula daripada mulut kita sendiri. So pencernaan fizikal melibatkan proses pemecahan makanan yang dimakan kepada cebisan-cebisan yang kecil di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan juga air liur. So ini ialah pencernaan fizikal. So kita makan, kita kunyah.
Okey, so kita ada kita ada gigi ni berfungsi untuk mengunyah makanan. Okey, kita menghancurkan makanan yang besar menjadi bentuk ataupun saiz yang lebih kecil supaya mudah untuk ditelan. Okey, dan pada masa sama juga kita ada kelenjar-kelenjar air liur, okey, yang berfungsi untuk merembeskan air liur untuk apa? Melembutkan makanan tersebut supaya mudah untuk kita telan. Alright, dan pencernaan fizikal ini juga dia melibatkan proses yang dipanggil sebagai peristalsis. So peristalsis ialah proses yang di mana kita punya sistem pencernaan, okey, akan menolak makanan daripada mulut sampailah ke bawah. Okey, so itu ialah peristalsis. Dan peristalsis merupakan salah satu tindakan luar kawalan. So, bila kita telan makanan, okey, dia akan tolak makanan itu ke bawah. So itu ialah peristalsis, okey, pengecutan dan pengenduran otot. Okey, otot adalah sistem pencernaan manusia untuk menolak makanan. Okey. Dan kita juga ada pencernaan kimia. So pencernaan kimia ini dia melibatkan proses penguraian makanan daripada molekul yang kompleks kepada molekul yang ringkas dengan bantuan enzim. Okey, so kita ada satu bahan kimia yang dipanggil sebagai enzim. Okey, so enzim ada banyak jenis, bergantung kepada jenis enzim ini ianya akan membantu dalam menguraikan makanan tersebut daripada molekul yang besar dan juga kompleks kepada molekul yang lebih ringkas dan mudah diserap oleh tubuh badan kita. So inilah dua jenis pencernaan, okey, yang bertindak dan bekerjasama secara simultaneously untuk mencernakan makanan kita dan juga untuk menyerap kita punya hasil pemakanan kita tadi. Alright. Dan kita tengok kepada perbandingannya. Okey, pada muka surat kamu 60 itu perbandingan di antara pencernaan fizikal dengan pencernaan kimia. Okey, pencernaan fizikal berlaku di dalam mulut sahaja, okey, dan tidak melibatkan enzim. Okey. Manakala untuk pencernaan kimia, ianya berlaku di mana? Di dalam mulut, di dalam perut, di dalam duodenum dan juga di dalam usus. Okay, so dalam air liur kita pun ada enzim. So kita akan tengok kemudian. Alright. Dan dia juga melibatkan bantuan enzim. So itulah perbezaan antara pencernaan fizikal dengan pencernaan kimia. Persamaan di antara kedua-duanya ialah pertama, berlakunya pemecahan makanan. Baik fizikal baik kimia akan berlakunya pemecahan makanan. Dan ianya berlaku dalam salur pencernaan daripada mulut sampai ke bawah, berlakunya proses pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Itu ialah persamaan di antara pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Alright. So kita tengok kepada struktur sistem pencernaan manusia. Okey. So muka surat 61. Okey, anda boleh tengok situ struktur sistem pencernaan manusia. So sistem terbentuk daripada beberapa organ. Okey, so itulah organisasi sel hormon dulu kan. So sistem terbentuk daripada beberapa organ. So kita tengok tu daripada organ apa ke organ apa sampailah ke akhir ini yang membentuk sistem pencernaan manusia. Pertama kita ada mulut. Okey, so inilah kita punya mulut. Okey, rongga mulut kita. So dekat mulut ini berlakunya pencernaan secara fizikal terutamanya dan juga berlaku sedikit pencernaan secara kimia iaitu dengan merembeskan air liur yang mengandungi enzim. Okay, so dalam air liur kita ni ada enzim yang bernama enzim amylase. Okay, AMILASE. So inilah enzim yang terdapat dalam air liur kita. So inilah enzim pertama yang makanan kita ada kontak. Okay, dalam kita punya air liur. So enzim amylase ini dia berfungsi untuk menguraikan kanji sahaja. Okay, menguraikan kanji iaitu karbohidrat kepada bentuk yang lebih ringkas dipanggil sebagai maltosa. So, daripada kanji yang kompleks menjadi maltosa hasil daripada penguraian yang dibuat oleh enzim amylase yang terdapat dalam air liur. Dan pada masa yang sama dalam mulut kita ini makanan tersebut akan dikunyah dan akan dihancurkan kepada bentuk dan juga saiz yang lebih kecil oleh kita punya gigi. Alright. Dan kita juga ada satu lagi daripada mulut yang akan pergi ke bawah. Okay, daripada mulut dia akan pergi ke bawah akan ditelan. So bila kita kunyah makanan dan kita telan makanan yang akan ditolak ke bawah, kita ada satu tiub. Okay, tiub berotot yang kita panggil sebagai esophagus. Okay, ESOPHAGUS, esophagus. So esophagus adalah satu tiub yang berotot, okay, yang collapse. Alright. So ia berfungsi untuk membawa makanan yang telah pun ditelan daripada mulut pergi ke next station. Alright, iaitu perut kita. So esophagus ini apa yang berlaku ialah makanan yang memasuki esophagus dia akan dipanggil sebagai bolus. Okey, sebab apa? Sebab bila kita telan makanan yang kita kunyah dalam mulut kita ini akan menjadi seperti berbola. Okey, sebab itu panggil nama bolus. Dan proses peristalsis
pada dinding esophagus akan menolak bolus tersebut untuk masuk ke dalam perut. So peristalsis itu saya kata apa? Proses pengecutan dan pengenduran otot-otot dalam sistem pencernaan manusia untuk menolak makanan daripada mulut sampailah ke bawah. So itu ialah peristalsis. So peristalsis yang berlaku dalam esophagus ini akan menolak bolus tadi daripada mulut masuk sampai ke perut. Alright. So itu ialah esophagus. Daripada esophagus dia akan berpindah ke perut. Okey. So perut kita ini terletak di bahagian belah kiri abdomen kita di belah atas. Alright. So perut ini dia mengandungi satu cecair yang dipanggil sebagai asid. Asid hidroklorik. So dinding perut kita ini dia merembeskan asid tersebut, dan fungsi asid hidroklorik ini berfungsi untuk mengaktifkan enzim yang bernama protease. So dalam perut ini bukan saja dia akan merembeskan asid hidroklorik, tapi juga dia akan merembeskan sejenis enzim bernama enzim protease. So enzim protease dia memerlukan keadaan yang berasid untuk dia menjadi aktif. So itulah fungsi bagi asid hidroklorik untuk mengaktifkan protease. Protease adalah enzim yang berfungsi untuk mencernakan protein daripada polipeptida yang kompleks kepada dipeptida. So itu ialah fungsi bagi protease, mencernakan protein. Dan pada masa yang sama juga asid hidroklorik ini juga dia boleh membantu dalam membunuh sebarang bakteria ataupun mikroorganisma yang berada dalam makanan tadi untuk yang masuk ke dalam perut. So apa sahaja mikroorganisma yang mungkin terdapat pada makanan yang kita ambil tadi, bila masuk saja ke perut, dalam perut kawasan sangat berasid, nilai pH kurang daripada 3, sangat-sangat berasid, dia boleh membantu dalam membunuh mikroorganisma tersebut supaya ianya tidak menjangkiti kita. So itu adalah fungsi bagi asid hidroklorik. Mengaktifkan enzim protease dan juga membunuh mikroorganisma yang masuk ke dalam perut. Alright. So dalam perut tadi saya kata berlakunya pencernaan bagi protein. Dekat mulut tadi berlaku pencernaan bagi karbohidrat dengan adanya enzim amylase. Masuk dalam perut berlakunya rembesan protease dan juga asid hidroklorik. So dalam perut berlakunya pencernaan bahan makanan protein. Dia akan bertukar kepada daripada polipeptida kepada mungkin dipeptida ataupun peptida. Adalah bentuk yang lebih ringkas. Alright. Dan makanan dalam perut ini dia akan menjadi separa cecair. Seperti tadi bolus masuk ke dalam perut. So dia akan bertukar menjadi bentuknya separa cecair, dan makanan tersebut dia akan bertukar nama daripada bolus menjadi kim. KIM. So kim ialah makanan yang berbentuk seperti separuh cecair yang akan dihasilkan dalam perut. So daripada perut dia akan keluar nanti namanya bertukar daripada bolus menjadi kim. So itu ialah perut. Daripada perut, selalunya pencernaan dalam perut ni dia mengambil masa lebih kurang 2 jam. Sebab itulah kenapa kita bila lepas makan, kita digalakkan untuk duduk, jangan baring dan sebagainya, sebab pada ketika itu perut sangat aktif untuk mencernakan makanan tadi. So dia ambil masa sekurang-kurangnya 2 jam untuk dia mencernakan hampir keseluruhan makanan tersebut di dalam perut. Kemudian barulah dia akan berpindah ke satu lagi organ, iaitu duodenum. So duodenum ialah satu organ yang bertiup juga. Duodenum merupakan sebahagian daripada usus kecil. So usus kecil kita ni kalau ikutkanlah secara betulnya, dia ada 3 bahagian. Dia ada duodenum, jejunum dan juga ileum. Untuk level kamu ni dalam buku teks kamu dimensionkan situ daripada perut pergi ke duodenum, daripada duodenum pergi ke usus kecil. So ini ialah kawasan khas yang kita panggil sebagai duodenum yang juga merupakan sebahagian daripada usus kecil. So dalam duodenum ni banyak benda yang berlaku. Sebab dalam duodenum ini akan banyaklah berlakunya perembesan enzim dan juga cecair yang kita panggil sebagai bile, iaitu hempedu, cecair hempedu daripada hati. So hati kita terletak di belah kanan ni, di bahagian atas. Di belakang hati kita ada satu pundi yang dipanggil sebagai pundi hempedu. So hati kita akan menghasilkan cecair yang dipanggil sebagai cecair hempedu dan akan disimpan dalam pundi hempedu. So cecair hempedu ni sangat pahit. Dia beralkali. Alright. So bila makanan daripada perut dia masuk ke dalam duodenum,
dia ingat tadi perut berasid. So bila masuk ke dalam duodenum, asid kan boleh mengakis. So untuk nak mengelakkan berlakunya hakisan dalam duodenum, maka apa yang berlaku ialah pundi hempedu yang terletak di belakang hati kita akan mengecut dan akan merembeskan cecair hempedu masuk ke dalam duodenum. Okey, so cecair hempedu ni dia akan bercampur dengan kim tadi dan dia akan meneutralkan kim tersebut. Okey, daripada asid campur dengan alkali, dia akan menjadi bahan yang neutral. Alright. So yang seterusnya cecair ataupun jus hempedu ini, dia bukan sekadar untuk meneutralkan kim, tapi sangat penting dalam proses pencernaan lemak. Okay, so di mana apa yang berlaku ialah jus hempedu ini dia bersifat alkali, so dia akan meneutralkan kim, dan pada masa yang sama juga jus ini dia akan mengimulsikan, mengimulsikan lemak, mengemulsikan lemak menjadi titisan yang kecil dan akan meneutralkan asid dalam kim. Okay, so ini ialah fungsi jus hempedu yang ada dua. Alright, iaitu mengemulsikan lemak dan menjadi titisan yang lebih kecil dan juga untuk meneutralkan asid dalam kim. Alright, so bila lemak ini dia menjadi lebih kecil, alright, so dia daripada satu bentuk yang besar, bila bertembung dengan jus hempedu, dia akan mengemulsi menjadi small droplet, fat droplet, iaitu titisan lemak yang lebih kecil. So dia akan menambahkan luas permukaan lemak tersebut dan mudahlah bagi enzim untuk bertindak ke atas lemak tersebut. Okay, so itulah fungsi jus hempedu. Okay, dan yang kedua, kita ada satu lagi organ di tengah-tengah yang kita panggil sebagai pankreas. Okay, so kalau kamu tengok pada muka surat tadi 61 kan, pankreas tu dia yang organ yang terletak di belakang perut. Okay, kamu tengok label iaitu pankreas. Alright. So pankreas ini dia akan merembeskan apa yang dipanggil sebagai jus pankreas. Okay, so jus pankreas mempunyai banyak enzim pencernaan. Okay, antara enzim yang terdapat dalam jus pankreas ini ialah pertama amylase, yang kedua protease, yang ketiga lipase. Okay, bukan lipase, lipase sebutannya. Alright. So jus pankreas ini adalah jus yang orang kata sangat-sangat kuat lah, okay, untuk pencernaan bahan makanan. Okay, so tadi kita tengok amylase dirembeskan di air liur dan juga dirembeskan dalam jus pankreas. Alright, sama juga macam protease, tadi kita tengok protease dirembeskan daripada perut dan juga daripada jus pankreas. Tetapi enzim lipase, okay, dia hak mutlak hanya dirembeskan oleh jus pankreas sahaja. Okay, so tadi kita tengok amylase dalam kita punya air liur dia mencernakan kanji kepada maltosa. Okay, so maltosa ni sebenarnya dia belum lagi molekul yang ringkas, dia masih lagi besar. So apa yang berlaku ialah amylase dalam jus pankreas dia akan mencernakan lagi maltosa tersebut menjadi bentuk yang lebih mudah. Okay, so mana-mana saki-baki kanji yang ada yang tak dicernakan dalam air liur akan dicernakan oleh enzim amylase dalam duodenum yang dirembeskan oleh jus pankreas. Okay, the same thing juga pada protease. Jika ada protein yang tidak dicernakan dalam perut, maka dia akan bersambung dalam duodenum. Okay, so jus pankreas yang ada dengan enzim protease akan mencernakan protein tersebut. Dan enzim lipase, okay, fungsi utama enzim lipase ialah untuk mencernakan lemak. So ini sahaja enzim yang akan mencernakan lemak yang berlaku pada duodenum. So selepas jus hempedu telah pun mengemulsikan lemak tadi kepada lebih kecil punya titisan, maka ianya akan menyebabkan titisan kecil ini akan bertindak balas dengan enzim lipase untuk mencernakan lemak menjadi bentuk ringkas lemak, iaitu asid lemak dan gliserol. So asid lemak dan gliserol adalah bentuk ataupun molekul ringkas hasil pencernaan lemak. So inilah dua molekul yang akan diserap masuk dalam sistem badan kita. Okay, asid lemak dan gliserol bagi pencernaan lemak habis. Okay, so lemak akan dicernakan oleh enzim lipase dekat duodenum. Alright, dan akan menjadi dia punya bentuk yang paling ringkas, iaitu asid lemak dan gliserol. Okay, so lepas itu dia akan masuk ke usus kecil untuk penyerapan. Alright, so daripada duodenum, setelah dia bercampur dengan jus hempedu dan juga jus pankreas, dia akan berpindah ke kawasan usus kecil yang lain. So dekat usus kecil ini, apa yang berlaku ialah akan ada sedikit perembesan enzim yang dipanggil sebagai maltase, okay, dan juga protease lagi.
So enzim maltase, okay, dia akan buat apa? Dia akan mencernakan ataupun menguraikan maltosa tadi menjadi bentuk yang lebih ringkas, iaitu glukosa. So ini ialah hasil akhir pencernaan karbohidrat daripada kanji, okay, dicernakan oleh amilase menjadi maltosa, dan maltosa sampai dekat usus kecil dicernakan ataupun diuraikan oleh enzim maltase untuk menjadi glukosa. So glukosa ialah hasil akhir pencernaan karbohidrat. Okey. Dan yang seterusnya kita tengok pada protease. So protease tadi daripada perut dicernakan protein. Daripada duodenum pun akan ada lagi pencernaan protein. Even di usus kecil pun protease dirembeskan untuk untuk kita nak cernakan, nak uraikan protein daripada polipeptida yang besar menjadi peptida, dan akhir sekali menjadi bentuk yang paling ringkas, iaitu asid amino. So asid amino ialah hasil akhir penguraian ataupun pencernaan bagi protein. Okay, so ingat balik, lemak dia punya hasil akhir ialah asid lemak dan glycerol. Okay, karbohidrat hasil akhir pencernaannya ialah glukosa, dan protein hasil akhir pencernaan ialah asid amino. So inilah kata 3 bentuk ringkas yang akan diserap oleh badan kita. Selain daripada ini tidak akan diserap sebab terlalu besar. Itulah kita tengok kenapa daripada setiap stesen daripada mulut sampailah ke usus kecil akan berlakunya perembesan enzim-enzim ini. Okay, untuk mencernakan lagi sampai pada 3 bentuk tadi. Okay, asid lemak glycerol, apa tadi, glukosa, dan juga asid amino bagi protein. Okey. So daripada situ usus kecil selepas dah mendapat bentuk yang paling ringkas, barulah dia akan diserap masuk, okey, ke dalam badan di peringkat usus kecil melalui jejari-jejari yang kita panggil sebagai jejari-jejari ini yang akan membantu dalam penyerapan makanan kita, iaitu dipanggil sebagai villus. Okey, villus. So dekat kita punya usus kecil ini ada unjuran-unjuran kecil ya, yang seperti bentuk jejari, finger like projection. Okey, unjuran-unjuran seperti bentuk jejari yang dipanggil sebagai villus. Okey, VILUS. So inilah yang akan menyerap, akan menyerap hasil-hasil akhir pencernaan tadi masuk ke dalam sistem peredaran darah bagi hasil pencernaan karbohidrat dan juga protein. Manakala untuk hasil pencernaan lemak, iaitu asid lemak dan glycerol, juga akan diserap oleh villus, tapi dia akan masuk ke dalam sistem peredaran limfa. Okay, so ini kita akan tengok pada subtopik 3.4 nanti. Alright. So lepas daripada usus kecil berlakunya pencernaan dan penyerapan makanan. Alright. So apa sahaja bahan makanan yang tidak dicernakan oleh sistem pencernaan kita, seperti apa? Pelawas, selulosa, fiber. Okay, so apa saja makanan yang terlepas, yang tidak dicernakan oleh kita punya badan, dia akan proceed pergi ke usus besar. Okay, so dekat sini makanan yang tidak dicerna akan memasuki usus besar, dan dekat usus besar ini akan berlakunya proses apa? Proses penyerapan semula air yang berlaku. Okay, dalam usus besar ini akan berlakunya proses penyerapan air yang berlebihan yang mungkin kita ambil dalam makanan. Okay, so air tidak akan diserap secara mutlak dekat usus kecil, tapi air ni akan lebih banyak diserap pada usus besar. So dekat usus besar ni berlakunya penyerapan air dan juga mostly garam mineral. Okay, so ini ialah bahagian usus besar, dan lepas itu dia akan mula tolak pergi mana? Pergi ke bahagian yang dipanggil sebagai rectum. Okay, so dekat rectum ini makanan yang tidak dicernakan tadi akan ditukar menjadi tinja, iaitu najis, dan akan masuk ke rectum untuk disimpan. Okay, so dalam rectum lebih pada storage, tempat simpanan najis kita. Okay, so apa saja makanan yang tidak dicerna dan selepas dia dah pun diserap dia punya air berlebihan tadi dekat usus besar, so dia akan disimpan dalam bentuk tinja ataupun najis dekat rectum, dan sampai masanya kita akan keluar, kita akan defecate, kita akan buang kita punya najis melalui saluran dubur. So dekat sini tinja akan disingkirkan daripada badan melalui dubur. Itulah peringkat akhir pencernaan makanan daripada mulut sampai ke dubur. Alright. So inilah aliran makanan dalam salur pencernaan. Alright. So ingat balik tadi kita tengok pada fungsi-fungsi enzim ataupun enzim. Kanji akan
dicernakan kepada maltosa oleh enzim amylase, okey, di mana di air liur di mulut dan juga di duodenum oleh jus pankreas. Okey, maltosa kemudian akan dicernakan menjadi glukosa oleh enzim maltase yang dirembeskan oleh usus kecil. Protein akan dicernakan menjadi polipeptida, okey, oleh enzim protease pada pada perut, okey, dan polipeptida juga akan dicernakan lagi oleh enzim protease di peringkat duodenum menjadi dipeptida. Okey, so dekat peringkat duodenum polipeptida akan menjadi dipeptida, okey, hasil daripada perembesan jus pankreas. Dan dipeptida ini akan dicernakan lagi oleh enzim protease pada peringkat usus kecil menjadi asid amino. Okey, untuk lemak, proses pencernaan dia berlaku pada tempat saja, iaitu pada duodenum, di mana jus pankreas akan merembeskan enzim lipase untuk menghasilkan hasil akhir iaitu asid lemak dan glycerol. Okey, itu sahaja untuk hari ini berkenaan dengan sistem pencernaan manusia. So kalau anda yang tak faham, boleh baca balik, recap balik dan cuba fahamkan dahulu. Jika tak faham ni, saya akan terangkan kemudian lah bila kita dah naik ke sekolah nanti, insya-Allah. Alright, so itu saja untuk hari ini. So pada kelakatan pada minggu depan, hari Ahad, insya-Allah kita akan masuk pada subtopik 3.4 berkenaan dengan proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyahinjaan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.